Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, kita teruskan, kita sambung, boleh sambung Ustaz? Ya. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Jadi insyaAllah kita sambung untuk kita memahami langkah-langkah penyelesaian masalah pewarisan bagi orang yang hilang secara praktikal, secara berjadual, bagi memudahkan kita untuk dibahagi terus harta pusaka tanpa menunggu kepulangan orang yang hilang ataupun tanpa menunggu khabar berita hidup atau matinya orang yang hilang. Jadi tadi terlepas sebab Ustaz tak sempat nak kongsi ni, jadi kita buat contoh lain lah. Kita ambil contoh lain yang mana kaedah penyelesaian secara berjadual. Kita buat contoh, mata seorang mati an meninggalkan zaujatin wa bintin wa banin mafkudin. Kemudian ada duit ke tidak ni? Biar dulu kita buat kaedah ni dulu. Duit nanti kita letak semula. Seorang perempuan seorang mati meninggalkan isteri, seorang anak perempuan dan juga seorang anak lelaki yang hilang. Di langkah penyelesaian, baik kalau kita lihat dalam jenis orang yang hilang ni, ibnun mafqud, bila hilang dan diberi kesan ke tidak kepada zaujah, di sini tak beri apa-apa kesan kepada zaujah lah, cuma diberi kesan kepada bentun, dan kalau ada waris-waris yang lain, jadi sini kalau kita tiadakan bentun, kalau ibnun tu kalau kita angkat mati, jadi masalah ni berkait dengan masalah ra' pula. Jadi kita kena tambah lagi seorang yang dia terkesan dengan hidup ibnu ni. Jadi mata an zaujatin wa bintin wa banin mafqudin wa akhin syaqiqin. Tambah lagi seorang wa akhin dan seorang saudara syakik. Kita ada di sini waris seramai 4 orang. 1, 2, 3, 4. Susunan dia zaujah, bintun, ibnun, mafqud dan juga seorang akhun syakik. Jadi orang yang akan terkesan dengan kewujudan ibnun ini antaranya lah bintun. Dan yang kedua ialah akhun syakik. Bintun dia bukanlah dihalang tetapi dia akan dapat bahagian berbeza berbanding dengan tanpa kewujudan ibnun mafqud. Zaujah ni memang kekal, dia akan dapat 1/8. Jadi dalam kita nak melihat jumlah yang diperolehi oleh setiap daripada waris ni, kita kena letakkan kedua-dua andaian di sini. Jadi taqdiru al-mafqud, andaian orang yang hilang. Zaujah dalam takdir yang pertama dia adalah hayyun
Dalam takdir anda yang hidup, orang yang hilang tu anda yang hidup, zaujah akan dapat 1/8, tak ada berubah, tak berbeza hidup atau mati. Kemudian bintun dengan ibnun, dua orang ni akan dapat asabah. Asabah. Akhun syakik pula mahjub, terdinding dengan sebab adanya ibnun mafkud, ditakdirkan hayyun, jadi dia akan menyekat akhun syakik. Asal masalah dalam takdir hayyun 8, 1 untuk isteri dan baki 7 untuk 2 orang anak, lelaki dan juga perempuan. Bahagian untuk akhun syakik kosong. Perlu tasih hadis. Dalam masalah ni, kita perlu tasih kerana 7 tak boleh nak bagi kepada asabah, bilangan asabah, iaitulah 3 saham. 1 saham untuk bintong dan 2 saham untuk ibnun mafkud. 7 dengan 3 tabayun. Jadi 7 perlu didarat dengan 3. 8 darat 3. Sini kena darat dengan 3. 8 darat 3, 24. Kenapa 24? Kerana 7 nak bagi pada 3 saham tak boleh. Di 7 kena darab 3. 1 darab 3, 3. 7 darab 3 untuk bentong 1 bahagian. 7 untuk ibnun mafkud 14 bahagian. Ini 7, 10, 24. Akhun kosong. Ini takdir yang pertama, takdir hayyun. Kemudian sekiranya kita takdir anak yang hilang tu mati, mayyitun, zaujah kekal dengan 1/8 tak berubah. Cuma yang berubah di sini ialah bintun. Kalau semati ada seorang anak perempuan, bintun seorang, bintun wahidah, akan mendapat 1/2. Ibnu mafhum kosong, tidak ada bahagian. Akhun syakik akan mendapat asabah. Jadi asal masalah di sini ialah 8 dengan 2. 8. 1 untuk zaujah. 4 untuk bintun. Untuk ibnu mafkud kosong. Dan baki ada 3 untuk akhun syakik. Jadi kita kena bagi kepada waris jumlah yang paling sedikit. Dan jumlah paling sedikit sini antara 1 dengan 3 kita tak boleh nak buat nak banding sebab dia pembawah dia berbeza. Kena samakan dulu pembawah. Pembawah ataupun asal masalah samakan dahulu. Asal masalah lepas tasih, okey, tasih masalah hayyun 24 dan juga masalah mayyit sebanyak 8. Jadi 8 dengan 24 adalah tadakhul, iaitulah 8 darab 3. Jadi dalam masalah mayit ni kita kena besarkan, samakan dengan masalah hayyun. Jadikan dia 24 dengan sebab 8 boleh masuk dengan 24 dengan tadakhul dengan darab 3. 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. 0. 3 darab 3, 9. Okay. Kita buka masalah mayit ini. Jadi untuk kita bagikan kepada waris ruangan total ataupun al-jami'ah, keseluruhan harta pecah bagi pada 24. Bagi kepada isteri jumlah yang tak berubah kekal dia ambil 3. Kemudian untuk bintun ambil jumlah yang paling sedikit antara dua ni. Antara anda yang hidup dan mati. Jumlah yang paling sedikit banyak mana tu? Untuk bintun 7 dengan 12.
7 dengan 12, 7 sikit. Jadi kita bagi pada bentong 7, zaujah boleh bagi 3. Kemudian baki lagi 14 adalah mauquf. 3, kemudian 7 untuk bentong. Mauquf, al-mauquf sebanyak 14. Mauquf ni maksudnya harta yang tergantung. Tergantung, tak boleh bagi pada siapa-siapa, tunggu. Sebanyak 14 saham. Ini penyelesaian. Kalau kita nak selesai sebelum daripada diketahui situasi sebenar orang yang hilang. Mana zaujah boleh ambil 3, bentong boleh ambil 3, kemudian mauquf sebanyak 14. 3, 7, 10, ni 14, 24. Baik. Jadi 14 ni nak bagi pada siapa? Tunggu sehinggalah jelas orang yang hilang ni hidup ataupun mati. Takdir kata orang yang hidup, anak yang hilang ni ditakdirkan hidup. Anak yang hilang bila dia balik tengok ayah mati dah. Bila ayah mati dah, dia dapat bahagian sebanyak 14. Jadi nak ambil mana 14 ni? Ambil mauquf ni lah. Mauquf 14. Andai kata selepas daripada berlalunya satu tempoh, orang beritahu ataupun dapat terbukti anak yang hilang ni rupanya sudah mati hari dia hilang. Lepas daripada sebulan, 2 bulan lepas daripada dia hilang, ayah dia pun meninggal. Bermakna masa ayah dia meninggal, anak yang hilang ni sudah mati. Bila sudah mati, pembahagian yang sepatutnya ialah isteri dapat 3, dan memang isteri dah ambil dah 3, mana cukup, tak ada lah tambahan untuk bahagian isteri. Kemudian bentong sepatutnya dapat 12. Dan dia sudah ambil 7 bahagian. Bermakna kena tambah lagi untuk bentong 5. Tambah untuk bentong 5. Okay, 14 tolak 5 jadi 9. Baki 9 boleh pula kepada akhun syakik. Jadi jumlah keseluruhan 5 campur 9, 14. Jadi mauquf ni dia bagi kepada 5 tambahan untuk bentong jadi 7 tambah 5, 12. Ini sepatutnya dapat. Kemudian 9 untuk akhun syakik. Ada kekeliruan tak? Boleh Ustaz buka untuk soal-soal jawab ni. Nanti Ustaz nak suruh bagi aktiviti tu penyelesaian mauquf pula. Mafqud ni ialah cara dengan cara ni. Baik, kalau tidak ada kita teruskan lagi contoh-contoh lain untuk mafqud. Jadi waris yang mendapat bahagian dari harta pusaka ni kita bagi jumlah yang paling kurang. Tapi kalau orang tu mahjub, kita jangan bagi lagi. Kalau mahjub, tunggu dulu. Tunggu sehingga jelas situasi orang yang hilang itu hidup ataupun mati. Baik, kita buat contoh lain. Okey, seorang mati tuwufiya an ummin wa banin mafkudin wa akhin syaqiqin. Seorang mati meninggalkan ibu. Jadi seorang mati tu ada ibu seorang, kemudian ada anak, tapi anak tu anak mafkud, hilang. Wa akhin syaqiqin, dan seorang saudara seibu sebapa.
Jadi susunan waris, kita kena susun waris. Mula-mula yang pertama ummun, kemudian ibnun mafqud, ibnun mafqudun, so lagi akhun syakik. Kemudian kita untuk baris ni kita buat takdir andaian. Takdir al-mafqud. Andaian orang yang hilang. Kalau kita lihat secara kasar, dengan kewujudan ibnun, ibu akan dapat 1/6. Tapi dengan ketiadaan ibnun, ibu akan dapat 1/3. Begitulah juga akhun syakik. Diandaikan kalau ibnun ni masih ada, maka akhun syakik akan terhalang dengan kewujudan ibnun. Tapi bila ibnun ini tidak ada, akhun syakik akan mewarisi secara asabah. Jadi di sini kita kena buat dua andaian. Yang pertama, hayyun. Bila hayyun, ibu akan dapat 1/6. Ibnun akan dapat asabah. Akhun syakik mahjub. Asal masalah 6. Ibu akan dapat 1/2 dan ibnun yang ditakdirkan hayyun akan dapat baki sebanyak 5. Akhun syakik kosong. Itu takdir yang pertama, takdir hayyun. Kemudian andaian yang kedua, diandaikan mayyitun. Anak yang hilang itu mati. Maksudnya ketika ayah dia meninggal, anak tu sudah mati dah. Mana tidak adalah anak masa tu. Jadi ketika ni si mati meninggalkan ibu dan si mati tidak ada anak dan tidak berbilang saudara, menyebabkan ibu akan dapat 1/3. 1/3 penuh. Ibnun mafqud kosong. Kemudian akhun syakik akan mendapat asabah. Asal masalah 3. 1 untuk ibu dan 2 untuk akhun syakik. Kosong untuk ibnun mafqud. Kemudian kita kena selaraskan asal masalah. Antara 3 dengan 6. 3 boleh masuk dalam 6 dengan cara darab 2. Kita kena samakan asal masalah ni untuk melihat jumlah sebenar perbezaan mengikut pembawah yang sama. Jadi 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Baik. Ini dalam takdir mayyitun. Kemudian kita nak himpunkan kedua-dua masalah ni, nak bagi kepada ibu berapa dan kepada saudara berapa banyak. Al-jami'atu. Total keseluruhan. Masalah ni kita bagi kepada 6. Untuk bahagian ibu, antara dua andaian, 1 dengan 2. Bagi kepada ibu, kepada waris, jumlah yang paling kurang. Maksudnya di sini ibu paling kurang dia dapat 1. Mesti dia dapat ni. Kemudian ibnun orang yang hilang tadi digantungkan al-mauquf. Sahamnya digantung. Tidak boleh diberi pada siapa-siapa. Al-mauquf sebanyak 5 saham. Mana 5 saham ni tak boleh jadi milik siapa-siapa. Nak simpan kat mana? Terserah nak simpan kat bank ke, nak simpan dalam rumah ke. Jadi di sini akhun syakik yang dia dapat 4 ataupun kosong. Kalau dia dihijab, dia terhalang, jangan bagi dia dulu. Kadang-kadang dengan salah satu andaian dia terhalang, jangan bagi.
Maknanya tunggu dulu sehinggalah anak yang hilang tu jelas dia hidup ataupun mati. Ditakdirkanlah anak yang hilang tu hidup. Bila dia hidup, ketika ayah dia mati, jadi dia dapatlah saham sebanyak 5. Hak mauquf tadi. Tapi andaikan dia ini sudah mati. Ketika ayahnya mati, dia sudah tidak ada. Dia sudah mati. Maknanya ibu sepatutnya dapat 2. Tapi ibu baru ambil 1. Maknanya daripada 5 ni, 1 diberi kepada ibu. Kemudian 4 lagi diberi kepada akhun syakik. Jadi cukuplah 5. Bila ditakdirkan mati. Bila diandaikan atau memang terbukti kematian. Jadi jumlah 5 tadi yang tergantung, 1 diserahkan pada ibu kembali. Kemudian 4 diberikan kepada akhun syakik. Baik, ada soalan? Jelas ke tidak? Ada keliru? Boleh tanya. Macam mana? Okey semua? Okay, Ustaz. Ustaz. Ya. Okay. Okey. Suara jauh je dengar. Okey tak? Okey. Ni buka sikit ni. Tadi jauh je. Okey jauh. Okey tengah makan nasi ke apa ke? Baik. Nak contoh lain lagi ke macam mana? Ke padan dah dengan contoh ni? Ya, tak berjelas tu. Pakai mic tak? Nak. Boleh contoh lain, Ustaz? Contoh lain lagi. Okey. Contoh lain. Seorang mati. Mata'an zaujatin. Seorang mati meninggalkan zaujah. Bintaini. Bintun seorang. Kemudian wa bintin an zaujatin wa bintin. Wa bintin mafkudatin. Ni siapa hilang ni? Anak puan hilang lah ni. Ada anak lelaki hilang ni, anak puan pula hilang. Seorang mati meninggalkan zaujah, bintin seorang, bintin mafkudah seorang. Wa bani ibnin. Seorang cucu lelaki. Wa bani benin. Okey, pada ayat tu dah. Jangan tengok beza, ada beza tak ni? Seorang mati meninggalkan isteri, seorang anak perempuan. Ni ada anak perempuan yang wujud lah ketika dia mati ni. Kemudian seorang bintin mafkudah, seorang anak perempuan yang hilang. Wa bani benin, dan seorang cucu lelaki daripada anak lelaki. Waris zaujah. Kemudian bintun mafkudatun. Kemudian seorang lagi ibnin. Cucu daripada anak lelaki. Kemudian kita letak satu baris untuk takdir. Andaian takdir al-mafqud. Zaujah dalam dua-dua andaian. Andaian yang pertama, dia tidak ada apa-apa kesan lah sini. Andaian yang pertama, hayyun. Zaujah akan dapat bahagian 1/8. Bentun dengan bentun mafkudah yang takdir hayyun akan dapat jumlah 2/3.
ibnun akan dapat asabah. Bahagian asabah. Asal masalah 8 dengan 3, 24. 3 untuk zaujah. 2/3, 16. 16 bagi 2, masing-masing dapat 8 bahagian. Kemudian ibnun, cucu lelaki akan dapat baki. 16 campur 3, 19 baki 5. Itu untuk takdir hayyun. Untuk takdir mayyitun, maksudnya si mati meninggalkan seorang anak perempuan sahaja. Sebab bintu mafkudah dianggap mati, mana mati dan landai yang mati. Jadi zaujah sama juga, kekal bahagiannya 1/8. Tak berubah. Bintun di sini akan dapat 1/2 sebab dia seorang diri. Ini kosong lah, dia mati. Mati dia anggap kosong lah, tak ada bahagian dia. Kemudian untuk ibnu ibni dapat asabah. 8 dengan 2. 8 asal masalah. 2 boleh masuk dalam 8. 1 untuk zaujah. 4 untuk bintun. Dan baki lagi 3 untuk ibnu ibni. Kemudian nak bagi antara 4 dengan 8. 4, 8 mana banyak ni? Jangan tengok jumlah ni. Sebab pembawa dia berbeza. Asal masalah kena selaras dahulu. 8 dengan 24. 8 boleh masuk dengan 24. 8 dengan 24 ialah tadakhul. Darat dengan 3. Cara dia darat dengan 3. 8 darat 3, 24. 1 darat 3, 3. 4 darat 3, 12. 3 darat 3, 9. Jadi 9, 21 dan 24. Ini anda yang mati. Kemudian al-jami'ah. Jami'ah 24. Al-jami'atu 24. 24. Jumlah untuk isteri sama je, 3. Boleh terus kita bagi kepada isteri jumlah penuh dia. Kemudian untuk bentong, antara dua ni, kita kena bagi yang jumlah yang paling sedikit antara dua andaian. 8 dengan 12. Jangan terus bagi 12. Kemudian untuk bentun mafkudah, ibni dulu. Okay. Bentun mafkudah ni 8 lah. Mana mauquf sebanyak 8. Al-mauquf mauquf 8. Kemudian untuk ibnu ibni antara 9 dengan 5. Jumlah paling sedikit ibnu ibni akan dapat 5. Kok mana pun ibnu ibni akan dapat juga, tidak terhalang. Jadi 5 dia akan dapat 5. 24. 5 campur dengan 3, 8. Okey. Jadi ada lagi tertinggal apa-apa? Zaujah 3. Bintun dapat 8 bahagian. Kemudian ibnu ibni jumlah paling kurang 5, bagi dulu. Jadi mauquf sebanyak 8. Jadi 3 campur 8, 11 campur 5, 16 campur 8, 24. Jadi tergantung sebanyak 8 saham. 8 saham ni tergantung. Okay. Jadi sekiranya anak perempuan yang hilang tu balik. Maksudnya hidup lah. Bila balik, 8 yang tergantung tadi diserahkan kepada bintun mafkudah. Kemudian kalaulah sampai masa bertahun-tahun, tak kira berapa tahun pun, bintun mafkudah rupanya sudah meninggal, sudah mati semasa ayah dia mati. Jadi pembahagian untuk zaujah 3 dah pernah dah. Untuk bintun sepatutnya bila mati, bintun dapat 12.
Dan dia sudah ambil 8 bahagian. Bermakna daripada maukus sebanyak 8 ni perlu ditambah 4 saham. Perlu ditambah 4 saham. Jadilah 8 tambah 4. Sini kena tambah 4. Kemudian 5 saham lagi. 4 saham lagi. 8 tolak dengan 4, dia 4 saham lagi diberi kepada Ibni yang sepatutnya dapat 9. Dia baru ambil 5. Jadi perlu lagi pada 4. Itu perbahagian dia. Okey, macam mana? Boleh? Boleh. Nanti nak markah tak kertas kerja ni? Kertas kerja lah, kerja ni, aktiviti ni. Kalau nak markah, kita adjust sudut markah. Macam kertas kerja lah kira. Assignment. Tak apa, cari dulu. Mana wajib carilah semua. Individu ke kumpulan Ustaz? Cari individu dah lah. Kumpulan macam mana pula nak berjumpa. Okey. Kan nak berkumpulan. Saya dah pun nak faham nak buat kena tak? Tak apa nak faham. Kita kerja tu kena buat kena. Jadi cari je masalah mafkud. Pewarisan orang yang hilang. Cari dalam online. Dalam pewarisan orang yang hilang. Ataupun kalau kita tahu satu kes-kes yang melibatkan kematian. Kalau berlaku di kawasan tempat sendiri pun tak ada masalah. Boleh cari kes tu hak benar. Ataupun kes tengok dalam nota ke apa ke, dalam nota, dalam online, dalam laman-laman web pewarisan orang yang hilang. Lepas tu cuba convert, cuba ubah dia dalam bentuk Excel. Nampak jelas tak? Kalau sama Ustaz? Kalau sama secara kebetulan tak apalah, tapi jangan sama dirancang. Per individu ke per kumpulan? Ini saya nak tanya ni. Awak nak macam mana? Kalau perkumpulan kan susah nak jumpa. Video tak? Ya? Kumpulan. Kumpulan macam mana? Ada nak cari, ada nak berapa orang sekumpulan? Ustaz bagi 3 orang sekumpulan. Boleh? 3 orang sekumpulan. Ada lagi tu nak tanya. Nak berapa kes kalau kumpulan? Bagi cari satu kes dah lah. Jangan banyak kes. Satu kes je. Maknanya masalah gini lepas tu awak kira-kira macam Ustaz ni. Macam Ustaz buat ni. Mata'an, zawjatin, wabintin, mafkudatin. Lepas tu buat cara ni. Penyelesaian kaedah gini. Banyak tu lah. Okay. Kena post kat Eclipse ke? Post. Nanti kalau dalam Eclipse tu ada bukti aktiviti kita buat. Nanti post kat Eclipse lah. Tak nak sampai bila ni? Hari ni je ke? Bukan, tak semestinya hari ni. Hujung-hujung minggu ni ke. Selepas daripada kuis kita ke. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Kuis masuk tajuk benda. Kuis masuk tajuk pendahuluan. Kenaan dengan asas-asas pembahagian. Ada kira-kira tak? Kira-kira mungkin ada sikit lah. Macam hak-hak yang berkait dengan harta pusaka, batu waris-waris. Itu sikit lah. Objektif ke? Soalan tu mungkin untuk objektif. Berapa minit Ustaz? Berapa minit? Kalau 10 markah ni dalam 10 soalan bagi dalam setengah jam lah. Lebih kurang. Antara 20 minit hingga 30 minit. Kena berjam-jam. Berjam-jam boleh bincang. Ustaz buka drama mana? Sejam ke? Tak buka daripada pukul 9 hingga sampai pukul 11 ke ataupun pukul 12, 3 jam kot. Okey. Okey? Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya.
Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika subhanaka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama.